لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, kesihatan dan kekuatan yang dikurniakan oleh Allah untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya, dan sama-samalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan amalan harian kita. Ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kebetulan malam ni anda ni kali pertama lah mari sini. Waktu persapat salah lorong tak ada. Ingat aku rumah nu. Mana? Ingat rumah nu. Apa rumah sini kali pertama lah, apa-apa alhamdulillah. Malam ni kita sama-sama dapat berkumpul, dia dapat bertemu mata, ataupun kita kata ta'aruf lah. Dah paling tidak pun kita sama-sama dapat ta'aruf dan mengenali di antara satu sama lain. Baik. Jadi pada malam ni bagi mengisi kekosongan lah, Ustaz Badrul kebetulan dia tak dapat hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan dengar satu tajuk, iaitu daripada kutaib dia, buku, kita kata buku kecil lah, buku poket, iaitu tajuk dia yang asalnya Muharramatu istahana bihan nas yajibul hadru minha. Perkara-perkara haram tapi benda ni dianggap kebiasaan dia oleh orang kita semua, dia dalam masa yang sama wajiblah dia untuk kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Buku kecil ni dikarang oleh Syekh Saleh Munajjid, tak silap dia ni orang Saudi dah. Dia buku ni ahli Jumaah boleh dapati dicetak oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan kita, diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Maknanya kalau ada apa-apa program yang dibuat oleh pihak majlis ataupun jahit, maka dia orang akan bagilah biasanya buku ni. Dia ada edisi 1, dia ada siri 1 dan juga siri 2. Kalau ada maknanya ahli Jumaah boleh minta dua-dua lah kalau sekiranya ada. Baik, tajuk yang pertama ditulis oleh beliau, iaitu adalah perkara dalam tajuk dia syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah satu yang amat diharamkan. Bukan diharamkan secara mutlak. Maknanya tak ada dah kalau kita bicara balik nak cari satu daripada jalan untuk membolehkannya, tak ada. Secara mutlak ianya adalah haram, tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan yang membenarkan ataupun membolehkan sekali-kali untuk kita melakukan syirik ataupun dalam erti kata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekiranya dikatakan boleh, maknanya tidak ada ertilah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada erti kalimah tersebut. Sekiranya ada di antara mereka-mereka yang menyatakan bahawa boleh, ada sekiranya bersebab boleh, namun tidak ada, tidak ditemui. Bahkan ianya juga adalah merupakan dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbari kabair." Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 3 marrat, sebanyak 3 kali Nabi ulang. Qulna bala ya Rasulullah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billahi. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat,
mahukah aku khabarkan kepada kalian, iaitu tentang dosa yang paling besar sekali. Nabi ulang 3 kali. Takut ada di antaranya yang tidak jelas. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW di dalam beberapa keadaan, ada keadaan-kalanya Nabi sebut sekali, ada keadaan-kalanya Nabi sebut 3 kali. Di antaranya adalah untuk memastikan para pendengar tu tadi faham apa yang hendak disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum berjawab, "Bala ya Rasulullah." Oh, nak benarlah ya Rasulullah. Nak dengar, nak tahulah apakah di antara iaitu dosa yang paling besar sekali, bi akbari kabair. Kabir besar, akbar lebih besar lagi. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, disepakati oleh keduanya. Maka setiap dosa berkemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa kita buat hari Jumaat, berkemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan ampun ke dosa kita tu tadi, kecuali dosa syirik, pengecualian, melainkan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mana ia memerlukan kepada taubat yang khusus, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke-48, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selainnya, iaitu selain daripada syirik, bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan di antara jenis dosa syirik ataupun syirik, di antara jenis-jenis dosa, syirik adalah dosa besar. Dan syirik boleh menjadi penyebab seseorang itu terkeluarnya daripada agama Islam. Dan orang yang bersangkutan, sekiranya dia meninggal dalam keadaan tersebut, dia meninggal dalam keadaan dia ni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang keduanya Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat yang ke-48. Di antara kenyataan syirik ataupun perkara-perkara syirik yang umum terjadi di sebahagian besar negara Islam pada hari ini, iaitu yang pertamanya dia adalah menyembah kuburan. Kau ke mana? Tajuk sembah kubur ni, kalau orang hak sebelah pihak dengar ni marah benar lah. Kau ke mana? Tapi itulah hakikat dia. Baik. Yakni mereka percaya, lagu mana ni? Menyembah kuburan, lagu mana yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ni? Dia sebut yakni kepercayaan bahawa para wali yang telah meninggal dunia boleh memenuhi hajat. Ahli Jumaat boleh buka dia dalam YouTube ke, ikutlah cari search Google ke, dalam Facebook pun ada. Dia mau duduk pakai forward sehari dua ni, pakai share sehari dua ni, berkenaan dengan seorang syekh lah. Benda ni berlaku di Indonesia. Lafaz apa yang ditulis oleh pengarang kitab ni, hak kita akan dengar serupa seperti mana hak disebut oleh puak-puak ni. Jadi kitanya baca buku ni dulu, bila mana tengok praktikal hak dia orang buat, kita kata betul apa hak dikarang oleh tuan buku ni, dia kaji siapa setara tu dah. Dia cek dah apa hak disebut, bila mana berada di kubur wali, apa di antara benda hak dia minta, apa di antara benda hak dia berajak. Baik. Yang pertama dikata sini,
mereka yakin bahawa wali ni boleh melepaskan mereka ataupun boleh memenuhi hajat mereka. Wali hak lagu mana? Hak meninggal dah. Kita kata kalau hak hidup pun kita pergi minta berdoa dengan dia boleh kira. Sekarang ni dia orang pergi ke perkuburan, maka mereka memohon di kuburan. Hak ni hak dikata sini sembah dalam erti kata bukan usjud, tapi memohon selain daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ni hak dimaksudkan oleh pengarang kitab ni, iaitu menyembah kuburan dalam erti kata memohon ataupun berhajat kepada mereka. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, Nabi sebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dan sebelum pada ni aku berlarang kamu daripada menziarahi kubur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang ni fazuruha. Nabi kata boleh gila ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kerana menziarahi kubur ni akan mengingatkan kita kepada kematian. Syekh Said Sabiq rahimahullah, dia dalam fiqh sunnah disebut, dia kata Nabi, di antara hikmah dia, Nabi SAW larang daripada para sahabatnya menziarahi kubur pada masa tersebut. Kerana apa? Jarak di antara datangnya Islam, diutuskan Nabi SAW dengan zaman jahiliyah tu tak berapa nak jauh. Jadi perangai hak dia orang duk buat, hak mereka mengamalkan sebelum daripada datangnya Islam, dikhawatiri bila mana Islam mereka tidak dapat meninggalkan amalan-amalan tersebut. Takut masih buat lagi ni, berdialog dengan ahli kubur, minta dengan mereka, dak kene dan sebagainya. Bahkan seterusnya Nabi SAW, bila mana Nabi telah tanam kefahaman kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkenaan dengan apa dia? Akidah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Maka setelah daripada sahabat faham berkenaan dengan tajuk ni, maka Nabi SAW membenarkan mereka untuk menziarahi kubur, kerana Nabi sebut asalnya menziarahi kubur ni akan mengingatkan kita kepada kematian, dan juga boleh untuk kita kata sini memberi kesedaran supaya kita ni berusaha untuk apa dia? Sebelum daripada datangnya kematian. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, dia di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan bahawa bila mana kita ziarah kubur ni sepatutnya kita yang memberikan manfaat kepada si mati. Hak ni hak sepatutnya. Di antaranya apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi bila mana kita menziarahi kubur. Dan kita wisalah kepada ahli kubur. Baik, satu. Lepas tu kemudian kita menyatakan bahawa dia orang ni adalah, kita kata sini, pelopor kepada kita. Maknanya dia ni pergi dulu, dan kita menziarahi kubur. Selepas ni kita akan mengikuti mereka. Kita pula lepas ni akan pergi, dan kita pula akan mempersiapkan diri. Seterusnya di akhir daripada lafaz Nabi SAW itu tadi, maka Nabi SAW mendoakan, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri kami dan juga bagi diri kamu al-afiyata, keselamatan. Kita, cara kita atas muka bumi, orang di alam kubur cara dia keselamatan. Maknanya memohon kepada Allah untuk perkara-perkara yang manfaat kepada si mati. Ini yang sebetulnya. Namun pada hari ini orang yang hidup ni, bila mana ziarah kubur, dia pula pergi nak ambil manfaat daripada kubur. Kau ke mana? Mukhalafah lah kita kata sini. Dengan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, serta boleh membebaskan manusia daripada pelbagai kesulitan. Bukan setakat minta tu saja, boleh lepas dia pula daripada segala kerumitan kehidupan hari-hari ni hak dia duk lalui. Baik. Maka kerana kepercayaan inilah mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Kening ni, maka mereka itu tadi dia memohon kepada para wali yang telah pun meninggal dunia. Benda ni berlaku dah di Hadramaut.
Hadramaut benda ni berlaku ahli Jumaat. Ada di antara mereka kita kata betul lah Tok Guru dia tak buat. Namun yang kita khawatiri adalah kita kata sini orang awam lah hok jadi mangsanya. Bila mana dia orang kita kata sini kefahaman mereka berkenaan dengan tajuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ni, kita kata sini tidak kefahaman yang kita kata sini kefahaman bukan kefahaman yang benar ataupun betul, maka menyebabkan akhirnya orang-orang awam ini mereka memohon kepada si mati. Dia berajak dah, dia pergi batu, dia duduk depan kubur, dia peletuk. Ini di antara cara yang dilakukan oleh mereka. Ini adalah di antaranya. Di antara cara lah. Walaupun berkali-kali benda dibincangkan. Tapi dia orang sebut tu guru dia tak buat. Betul lah tak buat. Tapi sekarang ni kenapa tidak menyuarakan berkenaan dengan perkara tersebut adalah termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita kata kalau tok guru ni kena lari lah. Kena lari puak-puak tu tadi daripada melakukan amalan-amalan sedemikian. Lebih-lebih jadi mereka ni adalah orang-orang awam. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan, iaitu adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal. Memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, baik para nabi ataupun orang-orang yang soleh atau lainnya untuk mendapatkan syafaat atau melepaskan diri daripada pelbagai kesukaran hidup. Yang kedua disebut sini, yang pertama tak kira lah, iaitu di antara wali ke, yang keduanya baik para nabi sekalipun ataupun orang-orang yang soleh, mereka memohon supaya apa dia? Mendapatkan syafaat ataupun melepaskan diri daripada pelbagai kesukaran hidup. Ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang akan dapat syafaat Nabi, iaitu di antaranya adalah orang yang bila mana tak bila beh dia jawab beh. Dah bila mana tak bila beh dia jawab beh. Lepas tak bila jawab beh dia selawat ke atas Nabi. Nabi sebut man salla alayya salatan, siapa dia hok selawat ke atas aku sekali, sallallahu alaihi biha ashrun, Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atas dia 10 kali. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sallallahu alaiya alwasilatah, kemudian pohonlah kepada Allah untukku apa dia? Alwasilah. Apa dia? Doa lepas bel lah. Doa lepas bel. Maka Nabi sebut siapa dia yang memohon wasilah adalah untukku, dah, maka orang ni halat lahu syafaati, dia orang akan dapat apa dia? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana di hari kiamat kelak. Ni di antara kita kata bila mana kita tunjuk cara ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dia orang memohon agar mendapat syafaat. Dia minta supaya mendapat syafaat. Sebenarnya syafaat ni kita kata sini, kalau kita nak seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat apa hak Nabi buat ataupun apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sendiri kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara satu contoh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah, iaitu bermaksud atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi ini. Apakah di samping Allah Subhanahu wa taala itu ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebahagian mereka menyatakan, bahkan mereka membiasakan dan mentradisikan, iaitu menyebut nama syekh ataupun wali-wali tertentu. Disebut ni
Di Indonesia baru ni disebut apa dia? Wali Songo. Tengok mana dalam video tu Wali Songo. Dia sebut sterik derek. Tengok mana. Tak ada kita kata sini tapi dan sebagainya, tak ada. Ni kita kena beringat ni. Demo-demo hak tak faham tajuk ning ke? Allah. Kau mana? Allah. Oh, nak buat lagu mana kita? Sekarang ni hak kita rusing ni siapa dia? Orang-orang awam ni lah. Ustaz Asli ada perwakil Islam. Baik. Dia merawat itu, dia menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi, kepada sahabat, kepada dan sebagainya lah. Asatizah ke? Kau mana? Oh, muda. Baik. Dalam tajuk ning dah. Syekh Said Sabit sentuh dalam fiqh sunnah disebut ada orang yang membiasakan menyedekahkan baca Al-Fatihah dan sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata berkenaan dengan bacaan tersebut dia disedekahkan kepada Nabi. Pada asalnya apa yang dilakukan oleh kita pada hari ini, sekiranya kita melakukan satu-satu amalan berpandukan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta keislaman kita sekalipun, bila mana kita beribadah, kita semaya contoh, dan kita menunaikan zakat, kita berdoa, kita berzikir dan sebagainya, semua benda tu tak dimasuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Automatik. Sebab ni adalah di antara apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maknanya secara automatik masuk dah. Dia kata sebenarnya, kalau Syekh Said Sabit sendiri dia kata tidak sepatutnya lah apa-apa amalan sekalipun sebenarnya, bila mana contoh kalau kita baik, kalau hak bab sedekah ni lah, kalau bab doa lain, hak dalam bab menyedekahkan bacaan tu tadi kali Jumaat, bila mana kita contoh seorang, kita kata sini guru lah, ndak kene kita ngajar di sekolah, ajar dia lagu mana cara semaya, kita ajar dia lagu mana cara ambil air semaya, kita ajar dia apakah wirid hak kita kata sini sepatutnya dibaca sudah semaya dan sebagainya. Bila mana budak tu tak disemaya, bila mana budak tu tak disemaya, kita guru akan mendapat ganjaran. Kita guru, orang yang mengajar, orang yang sebut ni akan mendapat ganjaran. Bila mana anak yang kita ajar tu tadi, ataupun anak murid yang kita ajar tu tadi, dia tu beramal dengan apa yang diajari. Masuk. Jadi kita kata sini kita kena faham, tidak semestinya kita khususkan memadai apa yang kita buat. Secara automatik mak ayah kita yang telah menghabiskan duit susah payah, kau guna nak hari kerja, pagi petang siang malam kerja cari PT, sebab apa? Nak anak ngaji qiraati, nak anak ngaji Quran, nak anak ngaji lafaz ain dan sebagainya. Setiap apa yang keluar yang dilakukan oleh anak itu tadi, ayah dia akan dapat. Ayah dia akan dapat. Kerana apa dia? Itulah di antara usaha yang dilakukan oleh ayah dia. Mungkin ahli Jumaat, kalau kita boleh ajar di anak sendiri, alhamdulillah. Mungkin di antara keluarga-keluarga hak susah daripada orang-orang dulu, dok kan ni. Nak ajar anak dia sendiri pun tak boleh nak baca. Nak ajar anak memang ada hasrat dia, tapi dia sendiri pun tak boleh nak ajar anak baca Quran dan sebagainya. Bacaan dalam semaya sendiri pun. Jadi ayah tu tadi usaha untuk cari mana ustaz yang boleh mengajar ke anak dia berkenaan dengan tajuk semaya, berkenaan dengan tajuk baca Quran, berzikir, berdoa dan juga sebagainya. Ini adalah di antara kita kata sini hasil titik peluh daripada si ayah tu tadi. Baik. Kadang-kadang kita ni jadi nak khusus lah. Tak kan ni? Sedangkan kita tak sedar setiap apa yang kita dapat, setiap apa yang dilakukan oleh anak tu tadi akan dapat kepada si ayahnya dan siapa-siapa yang mendidik budak tu tadi. Baik. Sebahagian mereka bahkan membiasakan dan mentradisikan menyebut nama syekh ataupun wali-wali tertentu. Ikutlah wali Songo, ke wali 9, ke wali 7, ke wali 8, kau ikutlah. Baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk, ketika melakukan sesuatu kesalahan dalam setiap situasi sulit, ketika ditimpa petaka, musibah ataupun kesukaran hidup. Nak lagi bila mana dia orang ni tersepit. Pak kita ni pula bila mana orang tersepit,
Kau gimana? Tidak nak kata suruh mari semaya Jumaat ni, tidak. Tak gini. Orang kita ni gini lah demo. Ada kau betul wali ujung kampung. Kau gimana? Kau betul wali. So, yang kedua apa dia? Tok bomo. Kau gimana? Nak suruh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, payah. Kau gimana? Nak ajuk tu tadi. Sepatutnya bila orang awal ni, kitalah yang memahamkan kepada mereka. Kitalah orang yang ajak kepada mereka untuk apa dia? Melalui jalan yang dikehendaki ataupun yang ditunjukkan oleh melalui ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana caranya dalam kita nak mengharungi kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi ketika mana susah payah ataupun kesempitan dalam kehidupan. Sebab bila mana orang itu tadi dia tersepit, dia akan berusaha. Dia akan berusaha mencari jalan keluar walau bagaimana cara sekalipun. Lagu mana sekalipun cara dia tak nampak dah. Dia orang akan nampak tak apalah, asal hamba boleh tubik daripada masalah ni. Bos dia molek pergi kubur minta, Tuhan uji dia lesar masalah. Hamba kata dah jadi beres. Kau gimana? Orang tu pun boleh saya syirik. Kita hak je jalan apa serupa tu lah iya. Kita hak je tunjuk jalan ni kena beringat. Kau gimana? Bukan kita kata hasanah saja tunjuk ni, sayyi'ah sekalipun kita tunjuk jalan. Ada masalah ni, dia mau pergi jumpa Tok Bomo, minta lah Tok Bomo tu buat tali kau ikat sini untuk pendinding. La haula wala quwata illa billah. Nabi sebutkan, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa-siapa hok menggantungkan apa dia azimat, faqad asyraka. Orang ni telah pun menyekutu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kebergantungan dia orang itu tadi beralih arah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada benda hok dia gantung tu tadi. Baik. Di antara ada yang menyeru wahai Muhammad. Ada lagi yang menyebut wahai Ali. Ada lagi yang menyebut wahai Jailani. Jailani ni apa temuda? Seorang hamba Allah, dia mari kedah. Moga kita duduk kedah makan. Menego jual nasi. Kau gimana? Moga tradisi anak beranak. Ada salah seorang customer tetap kita ada abel. Kau gimana? Kena di restoran. Jadi ada seorang hamba Allah ni mari, dia tanya, nak tanya sikit ni, nampak duk belek seumur ni. Tanya, dia kata, ambonya ada satu doa lah hak duk baca yak dulu lagi. Cumanya kita tak faham maksud. Tanya dia, doa gapo? Ginilah kita tulislah mudah sikit terjemah. Dia kata, tak boleh tulis. Tanya buat apa pula? Tok guru hamba pesan, jangan tulis. Ngapa mulut? Napa dak? Ni ngapa daripada mulut ke mulut ni? Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu ni baca Iqra, baca. Tahu ke mana? Mulut ke mulut. Jangan tulis. Kita kata habis. Kita kata setara Quran kalamullah ni tulis kata. Maknanya kalau doa tok guru habis sebut ni tak boleh tulis. Barang ni bisa pada Quran pasangnya. Jolo juga dok tulis. Tahu ke mana? Baru nampak. Selama kening bertahun-tahun tak tulis. Tulis akhir sekali ke dia? Hak ning lah. Ning di antara dia sebut. Kita kata abek ning nampak apa tak berapa nak kena ni kata ni. Apa masalah ni kata ni abek dak seru ni. Ya ke? Iyalah. Tak apalah kalau gitu gak. Kau mana? Kalau gitu gak tak apalah, hamba tak beramal dah lah. Alhamdulillah agak abek bertilah. Bukan dia ni duk seru. Siapa habis seru ni? Ampai pun tak tahu ni. Duk agak ke seru Allah. Rupanya nama orang lain. Rupanya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau orang itu telah pun meninggal dunia, itu lebih lagi lah. Ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam apa-apa bacaan sekalipun ahli Jumaat, sebaiknya kalau dalam bahasa Arab kita faham lah. Di antara syarat lah kita kena faham. Sebab apa dia khawatir sekiranya benda kita apa tu tadi, kita sendiri tak faham maksud dia, duk main ngapa. Rupanya kalimah tu seru orang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi seru orang yang telah mati. Baik. Bahkan mereka sebut wahai Syazali, dan yang lain menyebut wahai Rifa'i, yang lain lagi menyebut Al-Idrus Sayyidah Zainab. Ada pula yang menyebut Ibnu Ulwan, dan masih banyak lagi seruai-seruai. Banyak lagi seruai-seruai nama Tok Wali dan juga sebagainya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan,
Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah itu adalah makhluk yang lemah. Orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa denganmu juga sebenarnya. Sama manusia je. Kau gimana? Tapi kadang-kadang anggapan kita tu tadi, oleh kerana orang tu dia ni adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kita kata sini jauh daripada perkara-perkara maksiat. Cara dia tu macam mana? Masalah sekarang ni pengikut ni. Kau gimana? Taksub dan juga sebagainya. Sebahagian penyembah kuburan ada yang bertawaf mengelilingi kuburan tersebut. Tawaf. Kau gimana? Hak baru tengok baru ni dia sudah. Tawaf betul, siap ngedera. Gergung-gergang. Dia pusing kubur. Kau gimana? Kubur yang dianggap para wali, dia pusing. Tak apalah sekalipun dia orang dakwa, tepat sekiranya itu adalah kubur wali sekalipun, bagi tawaf ni di Mekah je. Kau gimana? Kaabah ya tempat tawafnya. Namun ahli Jumaat ada perkara-perkara ni yang berlaku. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan orang awam tu tak disesat. Disesatkan oleh mereka. Kerana apa? Menganggap kubur tersebut mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Baik. Bahkan dalam masa yang sama mencium setiap sudutnya. Cium. Tengok dah ni. Kau mana? Bagi cium ni bagi tengok. Cuma kita duduk pas stesen dia gak. Tengok je lah kau mana. Lama ni. Kau mana? Nak kata gua ni cium. Hak cium ni hak ni. Kau mana? Sapu. Allahu Akbar. Dah, kita minta berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua benda ni. Bahkan lalu mengusapkannya ke bahagian-bahagian tubuhnya. Dia usap. Kau mana? Dia sapu tubuh berkat beh. Kau mana? Berkat. Baik. Sebahagiannya bahkan ada yang bersujud ketika melihatnya. Kita pernah bicara dengan orang lagu ning. Ketika duk ngaji lah nak tanya kata lagu mana ni, masalah satu kubur, masalah usak dan menganggap keberkatan dan sebagainya, ni lagu mana kata. Jadi pelajar Malaysia kita lah jawabnya. Dia kata gua mana? Dia kata Syekh, cuba anda bayangkan. Dia suruh kita peluk bayar. Antas sekarang ni duduk kubur depan seorang wali. Patut nak bayar gua no? Dia mati dah ke? Allah Syekh, anak lain Syekh. Kau gimana? Kita rasa duduk di kubur depan seorang wali tu tadi Allah rasa beruntung. Mari tu. Kau gimana? Rasa beruntung, rasa bangga, rasa ni, rasa nak ambil manfaat. Ni sebab dia nya. Siapa setara tu dia rasa. Dia nak suruh kita bayar ni, kita tak boleh nak bayar lah. Kau gimana? Sebab kita tak biasa buat. Tak boleh nak bayar. Baik. Muka tahu bagian ni bagi pelik. Seterusnya, bahkan mereka berdiri di depannya dengan penuh khusyuk. Ahli Jumaat, benda ni kita tidak akan nampak melainkan kita sendiri tengok dengan mata. Kalau ada rezeki dia ada pitih lebih. Gangguan ada pitih lebih. Beli tiket pergi tanya mana-mana tempat yang benda ni berlaku. Ahli Jumaat kita tengok sendiri. Sekarang ni kita duk tengok hak bila mana dia orang mari daripada sana mari sini, hak kita duk tengoknya kuliah dia je. Kau kurikulum dia kita tak tengok. Ya? Tu di antara salah satunya. Kalau di Yamen adalah sebelum Hadramaut lah. Kau gimana? Dia mari sekarang, dia orang mari sini, dia kecek tajuk Tasfiyatul Qulub. Penyucian jiwa hati ni. Mau jadi orang kita ni kenalah, ndak kene. Kenalah benda-benda tasfiyatul ni, benda-benda hak menyucikan jiwa ni. Tasawuf. Kenalah, tapi di sebaliknya ada benda lain yang berselindung. Hak kita tidak nampak melainkan kita pergi sendiri. Siap dengan upacara mandi. Bagaimana? Buka YouTube taiklah ziarah Hud. Ada tak selot ketika mana berenang kedegum mandi sungai sebelum daripada nak ziarah Hud. Baik. Seterusnya dia kata sini,
merendahkan dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan memohon hajat mereka. Dia perendah diri dia, dan dia perendah diri dia sendiri, lepas tu dia minta hajat. Ataupun dia minta berdoa lah untuk kami, hak mati dah, supaya berdoa di antaranya. Dia minta berdoa lah, minta lah dengan Allah ni untuk kami. Jadi siapa setara tu? Allahu Akbar. Baik. Bahkan ada di antara mereka yang meminta supaya sembuh daripada penyakitnya, mendapatkan keturunan, dimudah ke urusan, dan tidak jarang di antara mereka yang menyeru, ya sayyidi, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh. Ni lafaz dia sebut ni. Ya syekhi, dia kata, ji'na min biladin ba'id, kunna ji'na min biladin ba'id. Sesungguhnya kami mari ni daripada kampung jauh nu. Baik, sekiranya engkau mengecewakan kami, maka dia kata sini, maka janganlah engkau mengecewakan kami. Dah kita mari jauh, kau mana? Tiket kapal terbang berapa? Dok ngene, mari jauh pergi kubur, jadi dia pun berajak, dia pun minta. Kami mari jauh ni, rugilah kalau janganlah kamu mengecewakan kami. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain daripada Allah, yang tiada dapat memperkenan doanya sampai pada hari kiamat, dan mereka lalai daripada memerhatikan doa-doa mereka. Surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nari." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sembahan selain daripada Allah, nescaya mereka akan masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, sebahagian mereka mencukur rambutnya di perkuburan, dan sebahagian lain membawa buku yang berjudul Manasikul Hajjil Masyahid, iaitu tata cara ibadat di kubur yang keramat. Tata cara ibadat di kubur yang keramat. Yang mereka maksudkan dengan masyahid adalah kubur para wali. Sebahagian mereka mempercayai bahawa para wali itu mempunyai autoriti mengatur alam semesta, dan mereka boleh memberi mudarat atau manfaat. Biasanya hak ning di antaranya orang-orang awal yang hak kebiasaannya. Bahkan apa yang menyedihkan, ada juga di antara kita kata sini guru-guru mereka yang terlibat. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih." Yaitu bermaksud, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya. Surah Yunus ayat yang ke-107. Baik, ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antaranya juga perkara-perkara ataupun yang termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah iaitu sihir perdukunan dan juga ramalan. Adapun sihir, ia termasuk perbuatan kufur, dan di antara 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Bahkan sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan menang tukang sihir itu walau dari mana jua sekalipun dia datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu mereka-mereka yang mengerjakan sihir adalah kafir. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur."
iaitu bermaksud padahal Sulaiman tidak kafir, iaitu tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kerana apa? Mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu fala takfur. Sebab itu janganlah kamu mengkufuri. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh kerana pekerjaannya haram dan juga jahat. Orang-orang yang sesat dan lemah iman, mereka pergi kepada tukang-tukang sihir untuk berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. Hak ni pek kita kata sini, hak kebiasaan ada pada orang kita lah. So, yang keduanya kadang-kadang sangka kita melangkaui dua. Hak tu kita kena beringat tu. Moga duk biasa sebelum pada ni duk nego. Kau ke mana? Orang duk biasa mari ramah semua. Ramah-ramah hari tu sekali geng-geng. Ambok serah tak sedap ni. Kau ke mana? Kena dah ni. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni di antara kita kata sini sangkaan yang buruk, tidak seharusnya lah, tidak sewajarnya lah. Cuma orang kita agak lagu tu lah. Kau mana? Duk biasa ramah, mari ngatak ramah agak. Kedai abang kena buat kat orang dah ni. Ramah orang lalu duk sebut, kedai demo ni kau tak nampak mana. Kau mana? Sebut tak nampak tu, sahih dah. Kita pula hukum orang. Apa tu sedap lah nak tuduh. Cari. Kau mana? Tak ada kedai lain dah, kedai dekat lah. Hak akan jadi mangsa. Ali Jumaah benda ni pun kita perlu elokkan. Sangkaan kita melangkaui daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Orang lain tak buat pun kita kata orang lain buat. So, yang kedua, memang orang kita sendiri lah hak buatnya. Hak ni hak roliknya. Deh. Ada seorang hamba Allah dah. Dia ni di antara awail dah. Pelajar-pelajar yang terawal yang ambil syahadah. Tak ingat sama ada dia ni ambil syahadah ataupun dia ni orang awal hak khatam Quran, hafiz Quran. Orang Kelantan kita. Orang Dusun Raja dah. Kata silapnya anak Haji Mahmud Dusun Raja. Dia disihir ketika mana tengah duk ngaji lah, tengah duk ngaji. Dia akhir sekalinya keluar kacau dah. Kacau keluar daripada muntah dia. Bila mana muntah tu kacau. Dan akhirnya dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan tersebut disihir. Wallahu taala alam apa di antara sebab dia, apa di antara punca dia. Beliau adalah seorang yang baik dah. Sama ada terkena ataupun wallahu alam lah. Tapi nak ayatnya sihir ni begitu dahsyat. Kesan dia kepada orang yang kena. Sebab itulah kalau kita tengok sini berkenaan dengan hukuman sihir tu sendiri, bunuh itulah yang sepatutnya, tak ada hukuman lain. Dia tak ada dah hukuman hak lain kerana perbuatan itu tadi amat jahat sekali. Baik. Sikit lagi deh, lepas tu kita tutup insya-Allah. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram, iaitu dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas daripada pengaruh sihir, dan memohon pertolongan padanya agar terbebas daripada pengaruh sihir yang menimpanya. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah, memohon kesembuhan dan kalamnya, seperti dengan muawwizat, iaitu surah-surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas dan juga sebagainya. Baik. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara kita bila mana ada di antara mereka ni yang lemah imannya, tidak kuat imannya, sepatutnya berkenaan dengan tajuk ni perlu kepada kita kata sini dakwah lah, kefahaman kepada mereka, memahamkan kepada mereka. Sekalipun bila mana mereka telah terlanjur dalam melakukannya, sebaiknya kita lah orang yang faham tajuk ni, kita nasihat, bukan kita senyap. Kadang-kadang kita faham tajuk ni, tapi bila mana kalau kita tengok dia tu pergi bomo dan juga sebagainya, kadang-kadang kita sebut pada muka. Kau gimana? Kita pula sebut pada muka. Sepatutnya kita orang yang faham ni kena erek. Kita orang hak faham ni kena tarik. Kalau demo-demo hak jenis ada masalah sikit, bomo. Kau ke mana? Ada masalah sikit,
bomo, gi jumpa tok bomo tu, gi jumpa tok bomo ni dan sebagainya. Ni tidak sepatutnya. Kita sendiri kena erik dia orang. Sebab mungkin dia orang tak faham. Mungkin dia orang tak tahu. Dan sebab itulah kita sebut dalam masalah ning ni, kita kata sini di antaranya menjadi tanggungjawab kita untuk memahamkan mereka. Nak agak mari semaya Jumaat masjid dak dah. Kau ke mana? Dia semaya di rumah. Nak agak dengan kuliah sama telah dak. Melainkan hari Jumaat sahaja. Maka lagu mana dia orang nak faham benda ni? Melainkan kita sendiri-sendiri memainkan peranan, memahamkan di antara waris kita satu sama lain. Faham ke dia orang tajuk ni. Sekiranya anak tu tak disakit, anak tu tak didemik, anak tu tak dimutus semua. Maka kita sendiri di antaranya selaku kita kata sini kalau hak sakit tu tak ada anak, kita lah orang yang mendoakan, memohon perlindungan kepada Allah untuk si anak itu tadi. Itu yang sepatutnya. Tapi tempat kita kalau anak jerit kuat sikit, kau gua anak astak lah. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, ambil benda kuning, dia gantung tangan, gantung tekak. Bukan anak sahaja, ayah pun ada. Kau gua anak. Barang-barang ni ayah ada. Kalau kita duduk kawasan bandar, benda ni kita tidak, mungkin agak payah lah nak temu. Tapi kalau kita masuk dalam kampung, benda ni kebiasaan temu. Benda ni kita akan jumpa. Jadi kita lah, dan kita kata sini menjadi tanggungjawab ke atas kita untuk memahamkan mereka, perjelaskan kepada mereka, lebih lagi berkenaan dengan tajuk ni. Bahkan dukun dan tukar ramal keduanya juga kafir jika mendakwa dirinya mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Baik. Kerana tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dukun dan tukar ramal itu memanfaatkan kelemahan orang-orang awam yang meminta pertolongan padanya. Sedaplah dianya moga bunyi orang awam ni kau mana? Dia katanya, tak apalah dia mau nak beri berapa pun beres. Kau mana? Ambo ikhlas. Kau mana? Kawan ni nak beri 10 ya tak tergamak. Gimana? Kalau baca 3 kul tak habis 10 ya sebenarnya. Nak kan ni? Baca 3 kul. Ataupun anak tak dibuana, u'izukum bi kalimatillahi tammah. Baca hak Nabi sebut dah. Hak Nabi ajar. Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah untuk cucu dia Hasan dan Husain. Nabi baca sehingga ke akhir doa tadi. Untuk cucu Nabi SAW. Sepatutnya kalau anak cucu berjerit apa semua kita bacalah. U'izukum bi kalimatillahi tammah. Sehinggalah ke akhirnya. Satu. Baik. Yang seterusnya, para dukun dan tukar ramal itu memanfaatkan kelemahan orang-orang awam yang meminta pertolongan padanya untuk mengambil wang mereka sebanyak-banyaknya. Memang banyak sungguh lah. Kau gimana? Baik, mereka menggunakan banyak cara untuk perbuatannya tersebut. Di antaranya dengan membuat garis di pasir, memukul rumah siput sebagai garis di telapak tangan, melihat air dalam teko, bola kaca, cermin dan juga sebagainya. Sebab itulah ahli Jumaat. Dan kalau kita tengok berkenaan dengan tajuk ni, Syekh ni dia bawa dalam buku kecil dia ni, tajuk yang pertama sekali adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dia letak tajuk ni mula-mula sekali? Kerana ini adalah ini adalah dosa yang paling besar sekali. Nabi kata bi akbari kabair. Dosa yang paling berat sekali, dosa yang paling besar sekali, iaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawa kepada kita di antara beberapa cara yang termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita hari ini menganggap benda ni adalah biasa, namun pada asalnya benda ni termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ahli Jumaat dan beberapa perkara yang kita dengar pada malam ni dan sedikit sebanyak ia menjadi pedoman untuk kita semua, dan yang seterusnya dalam masa yang sama kita sampaikan dan di antara ikhwah yang tidak dapat bersama dengan kita pada malam ni, maknanya selain daripada kita dengan kita seorang ni, kita sapa ketek kat orang lain. Dan jangan hanya setakat kita. Kadang-kadang orang kita ni bila mana dia tahu beberapa perkara, kadang-kadang setan ni mari kau gua nak cuek sikit. Tengok orang tu, memang tahu dia tak tahu tajuk ni.
Kau gimana? Kita pun bangga lah. Tak kan ni, muka tahu ni. Orang lain tak tahu. Sebenarnya sepatutnya kita lah kena buaya. Kita lah kena sapa. Barulah ilmu tu tadi bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain selain daripada kita. Kerana kalau kita tak sapa, maknanya dia orang akan terus dalam keadaan lagu tadi lah. Dan sebab itulah sini kita kena ambil berat. Kalau masing-masing main peranan untuk apa dia? Ahli keluarga dia terdekat dia pahal dulu. Semua dok, ahli Jumaat 20 orang. Berapa keluarga selamat daripada tajuk ni? Sekarang ni mak ayah menganggap orang-orang yang ngaji jauh, kan gimana? Oh, anak ngaji Mesir. Nampak sekiranya kita kata sini tak tanya awak fikrah kepada anak berkenaan dengan tajuk ni. Kefahaman tajuk menyekutukan Allah, kita khawatir bila mana anak pergi siapa Mesir dia ada daurah. Mana? Hadramaut. Ahli Jumaat tak tahu. Kalau ahli Jumaat tahu sekalipun, bagus anak hamba buat apa? Dia pergi daurah 3 bulan di Hadramaut. Kau gimana? Kalau daurah ngaji kita, alhamdulillah lah. Dia 3 bulan dekat dengan puasa ni, sebelum puasa 15 Sya'ban dia ada ziarah Hud. Kau gimana? Ha ni ahli Jumaat tak tahu. Dia ada ziarah Hud. Ayah ingat gi nadah. Dia gi ziarah kubur, mandi sungai, tawassul dan sebagainya. Ni hak dia buat sepanjang apa dia? Sepanjang daurah tu tadi. Ni di antara pengisian dia. Bukan benda ni pun kita bawa dah lah kepada pihak berkuasa lah. Bawa pun sampai satu masa kota tu asal dia dibuka. Mereka dakwa satu tempat tu dia ada makam Nabi Hud. Mereka dakwa di situ adalah makam Nabi Hud alaihissalam. Jadi setiap tahun dia akan buat upacara sebanyak dua kali. Upacara ziarah Hud. Baik. Yang pertama di antaranya adalah ketika mana 15 Sya'ban ni kemuncak lah. Kalau hari Jumaat nak pergi ni kena jawa lagi lah. Kena jawa lagi. Sebab dia kota tu, tempat yang didakwa makam Nabi Hud tu dibuat kota dikeliling. Gate dia koci. Asal tak koci. Bila mana benda ni dibawa kepada pihak kedutaan, mana pihak berkuasa kita lah, untuk cek benda ni semua, dia orang koci. Tak siwi masuk. Melainkan ketika mana upacara sahaja. Comel sekiranya ada di antara orang kita yang dapat buat liputan apa yang berlaku di sana. Sebab sekarang ni orang tak tahu. Sekarang ni benda ni tersorok. Dia orang mari sini dia tak sebut benda ni, melainkan kita sampai di sana barulah ditunjuk kepada apa dia? Para pelajar itu tadi. Menyebabkan pelajar pun ikutlah. Ni masalah yang berlaku, kita ingat kau dia pergi sana, apa dia? Betul lah nada. Tapi ada aktiviti-aktiviti yang lain. Sebab itulah di Jumaat kita kena ambil berat benda ni dah. Anak kita ngaji luar ke, ngaji mana ke, barang ni Mesir ada, Pakistan ada, India ada, Yemen ada, Malaysia sendiri ada, Sudan pun ada, banyak tempat lain. Bahkan di antara orang Saudi pun mari. Orang daripada Saudi mari ke Yemen, orang daripada UAE mari ke Yemen untuk upacara ziarah Hud. Bukan orang dekat-dekat. Bukan orang dekat ni, kadang-kadang orang besar-besar tapi pokok dia lah. Pokok habaib lah. Hak giziarah tu tadi. Jadi kita kata sini sebab itulah benda hak kita dengar ni kita kena pakat sapa. Kita kena faham ke orang tu tadi supaya apa? Kita selamat, ahli keluarga kita selamat, orang lain pun selamat daripada tajuk-tajuk ni, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang termasuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kalau ada soalan dah kita buka lah. Ya. Saya tanya sikit kan. Majoriti saya tengok orang Melayu kita lah, dia kalau part ni dia akan tiga jalan lah biasanya. Pertama bila nak cari agama dia tersilap cari kubur. Baik. Dan bila dia nak sakit dia tersilap cari tepung, cari benda-benda berapa. Biasa lagi bila dia nak cari rezeki dia tersilap cari lagi. Banyak yang tiga pokok utama saya tengok. Jadi persoalannya bila saya tegur tu sakit, contoh sakit kat puntai ke tali kasut lah. Baik. Saya tegur ni betul ni timbul lari. Cuek lari dia timbul kafiat dari tu wali tu siap pelik-pelik. Jadi adakah saya fikir cara penyampaian saya salah kok mungkin ustaz boleh kongsi
macam mana kita nak faham dia. Sebenarnya saya rasa benda dalam konsep pemahaman di mana saya fikir semoga ikhlas bergantungnya pada Tuhan. Dia tidak ada bahagian untuk makhluknya. Itulah saya. Baik deh, lagu mana cara maknanya sini kita kata di antara cara untuk memahamkan dia orang. Ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali apa yang perlu kita faham dah? Segala apa perkara yang berkaitan dengan rezeki dah, berkaitan dengan sakit demam dan sebagainya, semuanya tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Semua benda tu tadi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali kita kena letak iaitu di dalam Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, perkara yang pertama sekali perlu difahamkan iaitu adalah berkenaan dengan tajuk akidah. Akidah. Bila mana dia orang faham lei dengan masalah-masalah akidah, perkara-perkara yang menyanggahi apa yang dituntut oleh akidah, baik, barulah dia orang akan menghindari daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kerana apa? Di antaranya kefahaman mereka, kita kata sini, tak daripada dulu turun temurun siapa kalau ini yang dibawa oleh mereka-mereka yang terdahulu. Bahkan kita kata sini bukan dengan Tok Bomo ni saja, ada di antaranya juga ustaz. Tuan-tuan, ada di antaranya juga ustaz. Sebab masalah sekarang ni masalah kefahaman mereka itu sendiri. Maknanya kalau kita perjelaskan kepada mereka berkenaan dengan tajuk pergantungan kita hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada bomo, bukan kepada untuk kita kata sini meminta kepada orang yang mati dan juga sebagainya, maka insya-Allah sekiranya dia orang betul-betul faham, maka mereka akan terima. Maknanya sini kita kata bukan pada benda. Selain daripada benda alternatif, kita sebut benda, dia sebut benda ni juga. Dalam erti kata kita kata sini bukan kepada benda. Kebergantungan kita hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Ya. Oh, kasar soalan. Baik. Syiah ko sufi dah. Kalau kita tengoklah, dia orang mari dengan nama sufi. Dia orang timbul, dia orang menyebar kefahaman dia orang ni melalui sufi. Namun ada di antara amalan-amalan mereka yang mana kita kata sini yang gharib, yang kita kata hampir memiliki kesamaan oleh apa yang dilakukan oleh puak-puak Syiah. Di antaranya perayaan atas kubur lah. Di antaranya adalah perayaan di atas kubur. Kalau kita bicara berkenaan dengan tajuk, dia orang di antara yang menyatakan kasih cinta kepada Nabi SAW. Dia buat program ke dia? Maulud, contoh. Maulud. Kalau pergi Mesir hari Jumaat deh. Kalau pergi Mesir di Alek tu belakang Sesebah tu. Ada satu masjid tu, nak hari dia buat maulud. Nak hari buat maulud. Dia Qadi Al-Amrani rahimahullah. Hafizahullah, ada lagi dah Qadi Amrani, umur dekat 100 dah. Dia sebut di antara yang awal melakukan maulud, di antaranya siapa dia? Kerajaan Fatimiyah di Mesir. Dia sebut ni di antara yang terawal maulud. Kalau kita tengok balik daripada sudut amalan yang dia orang lakukan, di antaranya apalah yang mirip yang dilakukan oleh puak-puak Syiah. Ni kita kata sini berdasarkan kepada fakta yang dilakukan dan amalan-amalan mereka yang mirip dan juga menyerupai. Di antaranya upacara di perkuburan satu, dan yang keduanya adalah maulud Nabi SAW. Itu yang kita kata sini begitu menyerupai dah. Wallahu a'lam. Maknanya hak selebihnya tu wallahu taala a'lam lah. Setakat ni apa yang jelas yang dilakukan oleh mereka yang menyerupai mereka. Baik. Dan setakat ni kalau kita tengok puak-puak Syiah ni, dia tak serai lah. Hak dia serai setakat ni, siapa dia hak dia serai? Kubu
Mana kita kata sini kalau di Sa'dah, hak di Seram mana? Markas Sunnah lah. Di antaranya. Dia tempat dipanggil situ markas dakwah. Nama tempat tu di Sa'dah. Di Sa'dah dia orang bom. Markas dakwah di sana dia orang bom. Dia orang bom sampai setempat tu, kita tak ingat nama tempat dia. Dia bom tu lebur, tak meninggal. So pagar Darul Quran dan juga tempat apa dia, penyebaran hadis, dia pengajian hadis, dia bom hancur situ loh. Semua sekali hancur. Pokok Syiah hak tu dia attack sekarang ni. Kalau dia Hadramaut setakat ni tak attack lagi lah. Setakat ni dia tidak attack lagi lah. Cuma kita tak tahulah sejauh mana keadaan sekarang ni. Hak di Yaman, hak di Serai sekali ni, di antara dia mana? Universiti Al-Iman. Dia orang ambil dah. Dia orang rampas. Ni di antara markas sunnah lah ni. Jami'atul Iman. Dia orang masuk Son'at mana dituju mula-mula? Sini. Syekh Majid bondo, para masyayikh bondo. Dia orang pemasuk. Habis baris semua dia ambil. Dia kata ghanimah. Rampas sebagai. Rampas saya dia kata. Habis dia orang sekarang ni. Jadi pokok universiti tak nak ngaji lah. Melainkan di luar daripada di luar pada Son'at. Boleh ngaji. Kawasan yang dikuasai tak boleh. Kuliah-kuliah dalam masjid tak boleh. Syekh tak boleh nak bersuara. Syekh tak boleh nak buat kuliah. Sebab tu kita sekarang ni, persatuan pelajar, kita kata sini melalui Muassasah Iman dalam proses untuk membawa syekh supaya mari ke Malaysia. Ni dalam proses untuk bawa masyayikh di Yaman untuk datang ke Malaysia, tempat kita. Sebab sana sekarang ni tidak selamat. Syekh Abdul Majid Az-Zindani dah kita kata di antara kibar ulama Yaman lah. Itu di antara yang dikehendaki. $25,000 untuk mereka-mereka yang berjaya membawa Syekh Abdul Majid Az-Zindani kepada mereka. Orang berjaya bawa $25,000 bagi orang Yaman. 25 ni besar lah. Sebab orang dia susah. Gaji askar di Jumaat boleh bayar dia. Gaji askar 200 riyal sebulan. 200 riyal sebulan. Kita duk sewa rumah di Son'at. Siapa 30,000 sama dengan 900 sebulan. Maaf, 5,000 sama dengan 100. 30,000. Betul? 900 riyal sebulan sewa tu. Dia orang sekarang ni hidup dengan kerja dia, gaji apa dia? 12,000, 13,000. Sekarang ni dia tawar $25,000 untuk dapat ke Syekh Majid. Namun alhamdulillah Syekh Majid duduk dengan satu kabilah. Dia di Ma'rib. Kabilah ni di antara kabilah Debel lah. Kita kata alhamdulillah setakat ni tak ada lagi mereka-mereka yang menjadi pengkhianat. Dan kita doalah supaya Syekh Abdul Majid ni selamat. Syekh Majid nak keluar daripada Yaman pun tak boleh. Keluar pada Yaman, mereka igak. Ni di antara yang dikehendaki oleh Bush. Bush minta lama dah. Bawa Syekh Majid Zindani. Kerana dia di antara pendakwah yang begitu kita kata sini aktif dalam berdakwah kepada profesor-profesor barat. Syekh Majid Az-Zindani. Maknanya ditanya Syekh ni lah ramai di antara profesor-profesor barat memeluk Islam bila mana membincangkan berkenaan dengan apa dia? Mukjizat saintifik berdasarkan kepada Al-Quran. Bicara berkenaan dengan tajuk janin, bicara berkenaan dengan tajuk penentuan kiblat daripada Yaman. Nabi sebut kepada para sahabat yang berada di Son'at supaya menghala tuju ke kiblat pada bukit sekian. Mana ada teknologi sampai tu? Kau ke mana? Jadi bila ada Google Earth hari ni, zoom tengok tepat daripada bukit yang Nabi sebut tu tadi, tak kesok sikit abu dengan Kaabah. Allahu Akbar. Syekh Majid dia kupas berkenaan dengan tajuk mukjizat saintifik berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tajuk ni. Jadi pok-pok ni lah mereka duk serbulan ini di pusat-pusat dakwah di sana. Markas-markas sunnah. Hak dia orang attack dulu, hak dia orang perangi dulu, hak dia bom, hak dia bunuh dan juga sebagainya. Setakat ni kita tidak dapat maklumat lagi lah bahawa dia orang menyerang Hadramaut ataupun di pusat pengajian itu tadi. Wallahu taala alam. Boleh? Ya. Tadi tak payah punya orang mari kita bekerja. Orang boleh bayar. Tak apa sejarah sama di Google.
kau cuma kita tak kau kau boleh. Tapi tam jalan bimbing tak ada kau tu tak boleh betul. Baik, soalan yang bagus lah kita kata sini. Maknanya kita elok daripada satu sangka tadilah. Baik, sebenarnya memang baca tu tadi Nabi SAW suruh jadikan sebagai amal harian lah. Maknanya baca sokmo 3 kul. Dia banyak lagi lah baca hariannya. Ayat kursi ataupun lillahi ma fis samawati ma fil arwah. 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah atau di antaranya untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala perkara-perkara yang bahaya ke atas diri kita. Jadi sebenarnya sepatutnya itulah yang kita lakukan. Baca harian. Dia sekiranya berlaku dah kedai merosok jualan dan juga sebagai orang lalu orang kata tak nampak, biasalah. Kita sendiri dak kita kata mudah. Tak perasan. Tapi tidak semestinya dibomoh, tidak. Kadang-kadang strategik tempat. Kadang-kadang bila mana ramai orang mari, kau guna nak ambil order lama. Bahasa dia lah. Kau guna nak boleh order tu 10 minit, 15 minit dah. Bahasa dia lah. Bahasa dia dah. Ini slow dah, lama-lama orangnya puas juga. Tapi kita kata sini sangka kita melebihi daripada apa yang berlaku. Bahkan lebih teruk sekiranya benda tu tidak benar. Kita dah tak ada bila mana benda ni mari, kita dah mula nak tak ada benda lain. Dah kita kira dia. Siapa dia Tak ada dah benda lain. Setel pun mari cocok, kita pakai jolo. Kau ke mana? Jadi sebaiknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan ia adalah sebagai baca harian. Bukan masa tu je sebenarnya. Baca sokmo sentiasa di Jumaat. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Pagi 3 kali 3 kul, petang 3 kali. Itulah yang sebaiknya dan itulah yang terbaik daripada sangkaan. Ya. Ini boleh berlaku tak?